Assalamualaikum dan selamat pagi. Masa pun dah jam 8.15 pagi. Saya mulakan topik kita pada pagi ini dengan menyambung apa yang awak dah belajar semalam. Okey, masih lagi bawah topik yang sama. Cuma hari ini saya nak tunjukkan soalan kertas 2 SPM Pasia. Okey, kebiasaan kalau ikut format lama, saya rasa format baru pun kalau melibatkan soalan ini pun lebih kurang. Okey, lebih kurang. Jadi saya tunjukkan dan cara menjawabnya. Okey, masih lagi bawah gabungan transformasi. Okey, ini soalan tahun 2012. Saya dah share bahan untuk ulang kaji. Okey, muka surat 4, muka surat 5, muka surat 6, muka surat 7. Muka surat 8 tu adalah satu soalan penuh. Soalan tahun-tahun sebelum ni lah. Okey, ini adalah soalan SPM tahun 2012 jika saya tak silap. Okey, kalau awak perhatikan di sini, ini standard soalan pasia. Okey, awak akan diberi situasi, rajah di bawah menunjukkan 2 titik C dan J dan 3 pentagon KL dan M yang dilukis pada satas cates. Kemudian awak akan diberi beberapa jenis transformasi. Contoh bagi soalan tahun 2012 ini, 3 jenis transformasi. T ialah translasi, P ialah pantulan, R ialah putaran. Okey. Dan biasanya soalan SPM ni akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Bila saya cerakingkan satu-satu, so dia akan jadi 3 bahagian. Okey, soalan pertama yang biasa ditanya adalah awak kena dapatkan imej koordinat. Okey, bagi titik yang diberi. Bagi kes sekarang ni, titik J di bawah transformasi berikut. Okey, ada 3 jenis transformasi itu awak kena selesaikan. Itu yang pertama. Biasa dia tanya, maksudnya dia nak koordinat, imej koordinat titik. Okey. Kemudian yang kedua, B, okey, baru berkenaan dengan rajah. Yang pertama tadi tu koordinat titik. Yang kedua, M ialah imej bagi K. Okey, M dengan K tu adalah rajah. Okey, di bawah gabungan transformasi WV. Perihalkan transformasi V dan W. Okey, tu soalan yang kedua iaitu B. Awak kena, kalau bahasa Inggerisnya, describe transformasi yang berlaku. So, awak tengok gambar rajah 1 atau gambar rajah yang pertama, diikuti gambar rajah kedua, diikuti dengan gambar rajah ketiga. Macam contoh yang ini ni, M. Gambar rajah M. Okey, mana gambar rajah M? Yang inilah, yang besar ni. Kan? Ni. Gambar rajah M ni adalah imej bagi gambar rajah K. Ni K. Tapi jika awak perhatikan, ada satu lagi gambar rajah yang L ni. Jadi, ini adalah gabungan transformasi. Dengan lain perkataan, gambar rajah K iaitu objek ini akan jadi gambar rajah L di bawah satu transformasi, iaitu kalau WV kita akan mulakan dengan V dahulu. Kemudian gambar rajah 2 baru dia akan bertukar jadi gambar rajah 3 iaitu M. So kalau dalam sekuennya K jadi L, L jadi M. Di sini berlakunya 2 jenis transformasi iaitu V dan juga W. K ke L adalah transformasi V, L kepada M adalah transformasi W. So awak kena teka gambar rajah K ke gambar rajah L tu apa jenis transformasi yang berlaku. Kemudian dari gambar rajah L ke gambar rajah M, apa jenis transformasi yang berlaku. Itu yang dikatakan sebagai perihalkan atau in English describe. Okay, in English describe.
Itu bahagian kedua. Bahagian ketiga, biasanya awak kena cari luas. Ikutlah soalan tu luas yang macam mana. Okey. Itu 3 bahagian. Soalan SPM ke tahap 2, biasa dia akan bahagian 3 bahagian macam ni. Yang pertama, koordinat imej titik. Okey, yang kedua, awak kena perihalkan jenis transformasi yang berlaku. Yang ketiga, biasanya akan cari luas. Okey, sesetengah soalan SPM, soalan 1, soalan A dan soalan B, 1 dan 2 ni, dia akan guna pakai gambar rajah yang sama. So, titik J dan juga rajah-rajah yang ada tu diletakkan dalam satu satah cates. Okey. Pada tahun 2013, next slide. Okey, pun sama. Yang soalan A dia awak kena nyatakan imej koordinat titik. Soalan kedua, awak kena perihalkan transformasi yang berlaku. Dan yang ketiga, awak dikehendaki cari luas. Okey, untuk soalan 1 dan soalan 2, gambar rajahnya satu sahaja. Okey, kedua-duanya berada dalam satu rajah. Okey, tahun berikutnya 2014 jika saya tak silap. Okey, macam ni. Ada 2 gambar rajah. Dia asingkan nak cari titik dan gambar rajah nak perihalkan. Okey, yang ini untuk soalan A, yang ini untuk soalan B. Dia ceraikan. Okey, bila cerai macam ni agak mudah untuk awak kenal pasti sebab tiada distractor. Distractor ni adalah yang mengganggu mata awak. Contoh soalan A, kalau dalam satu gambar rajah tu ada kedua-duanya titik dan juga rajah, mata awak akan terganggu. Tapi jika diasingkan macam ni, awak boleh fokus. Okey, dan tahun berikutnya juga diasingkan. Macam tu. So, ada 2 jenis bentuk gambar rajah. Satu gambar rajah merangkumi kedua-dua soalan A dan juga B. Ada juga gambar rajah yang diasingkan bagi soalan A dan soalan B. Jadi, harap-harap awak tidak terganggu. So, apabila dibahagikan kepada 3 bahagian macam ni, fokus hari ini saya nak buat yang A dahululah. Okey, kalau pada handout tu pada muka surat 5. Saya pecahkan. Bahagian 1 melibatkan soalan A, bahagian 2 melibatkan soalan B, bahagian 3 melibatkan soalan C. Saya supaya awak nampak apa soalan SPM yang biasa keluar. Okey, so hari ini kita fokus kepada bahagian 1 iaitu mencari imej koordinat bagi titik yang dinyatakan di bawah transformasi tertentu. Okey. Okey, bahagian 1. Menyatakan imej koordinat yang diberi di bawah transformasi tertentu. Okey, kita balik semula kepada soalan tahun 2012 tu tadi. Yang inilah. Okey, soalan ni. Okey, jadi gambar rajah, tengok awak perhatikan di sini gambar rajah dan juga titiknya berada pada satu satah cates. Jadi untuk yang soalan pertama ni kita nak cari imej koordinat. Okey, imej koordinat titik J. Mana titik J-nya tu? Ni titik J. So kita fokus kepada titik J sahaja. Yang lain tu jangan ambil kisah. Yang lain tu jangan ambil kisah. Okey, kita fokus titik J sahaja, titik ni. Okey, so saya keluarkan gambar rajah itu ke tepi. Senang nampak. Okey, bagaimana kita nak dapat markah penuh bagi soalan A ini? Okey, so transformasi yang terlibat T. Okey, ini yang pertama lah. Yang pertama T, yang kedua TP, yang ketiga PR. Okey. So, bagaimana kita nak dapat markah penuh? Yang ini soalan ni ada 5 markah. Okey, 5 markah. Okey, mana kita nak dapatkan soalan 5 markah tu? Macam mana kita nak dapat markah penuh? Okey. Tu cara menulis jawapan.
cara menulis jawapan. Okey, kalau perhatikan di situ, nyatakan imej koordinat bagi titik J. Jadi setiap satu soalan itu mesti bermula dengan titik J. Okey, mesti bermula dengan titik J. Jadi kita tulislah macam ni. Setiap satu soalan ni mesti mula dengan J. J, J. Supaya kita berfokus. Okey, kemudian tengok transformasi yang pertama adalah T, satu sahaja. Jadi anak panah tu menunjukkan pergerakan titik J ke tempat baru di bawah transformasi T. So anak panah letaklah T ke atas ni. Saya terlupa nak letak ni. Dan letakkan macam ni. Apa maksudnya ni? Ini adalah koordinat. Koordinat yang awak akan cari kejap lagi. Okey, begitu juga untuk yang soalan kedua. Ini yang kedua ni. Tadi yang pertama kan. Yang pertama ni yang kedua. Okey, mesti mula dengan J juga. Kemudian dia akan bergerak. Okey, bergerak atas transformasi mana? Ingat, kita mesti mula dengan P dahulu. So, letaklah P pada anak panah ke atas kepala dia tu. Ke atas badan dia tu. Dan ini adalah koordinat yang awak akan dapat nanti. Okey. Kemudian koordinat ini akan bergerak lagi sekali. Sebab apa? Sebab ini gabungan transformasi. So dia akan gerak lagi sekali bawah transformasi T pula. Dan awak akan dapat satu lagi koordinat akhir. Macam tu. Okey, dan yang ketiga PR. Yang ketiga PR. So mesti mula dekat J. Kemudian J ni akan bergerak atas transformasi R. Letak R kat atas badan anak panah itu. Dan awak akan dapat satu koordinat baru. Di koordinat baru ni awak akan bergerak lagi sekali bawah transformasi P. Dan awak akan dapat titik terakhir. Tadi ingat lagi saya sebut dalam soalan ni ada 5 markah. 5 markah. Kat mana markahnya? Bila mana awak nyatakan koordinat titik ni dengan betul. 1 markah. Titik ni 1, titik ni 1, titik ni 1 dan titik akhir 1. Cukup 5 markah. Sekiranya awak bagi jawapan akhir terus, contoh yang belakang ni, awak telah kehilangan banyak markah di hadapan. Okey, awak telah kehilangan markah sebab awak tak nyatakan titik-titik yang bergerak itu. Jadi cara menulisnya macam itu. Okey, sekarang macam mana kita nak selesaikan? Awak dah belajar dah sebelum ni macam mana nak buat translasi, macam mana nak buat pantulan, macam mana nak buat putaran. So kita tengok adakah ilmu-ilmu itu masih awak ingat ataupun telah hilang. Okey, kita teruskan. Jadi fokus kita adalah titik J. So kita mula dekat titik J lah, kita tanda titik J. Titik lain jangan, kita tak fokus lagi. Okey, J. Soalan pertama adalah T. T itu apa? T itu adalah translasi. T itu adalah translasi. Kalau translasi ni mudah untuk kita buat. Sebab apa? Pergerakan dia adalah yang atas ni pergerakan kiri dan kanan. Yang bawah ni pula adalah pergerakan atas dan bawah. So yang atas ni adalah pergerakan pada paksi X. Yang bawah ni pergerakan pada paksi Y. So paksi X 2. 2 positif. Bila positif dia ke kanan. So 1, 2. Okey. Kemudian ke bawah. Negatif 1 tu ke bawah. Sebanyak 1. Okey. Inilah titiknya. Itulah titiknya. Jadi nyatalah koordinat je. Iaitu 11, 2. Letak di sini. 11, 2. So awak akan dapat markah yang pertama. Mudah sahaja. Okey. Okey, settle. Okey, 11, 2. Okey, bila dah dapat jawapan yang pertama, padam. Padam. Kalau tak nanti akan mengganggu untuk soalan-soalan lain pula. Padam. Okey, padam titik yang awak dah dapat itu, kita kembali kepada J. Mesti apa-apa soalan pun mula pada titik mula, iaitu J. Okey, soalan yang kedua adalah TP. Bila TP, J tu kena bergerak atas transformasi yang pertama, iaitu P. P tu apa? Pantulan pada garis Y equal 12. So cari dulu garis Y equal 12. Dekat gambar rajah tu tak ada. Memang awak kena buat sendiri.
Mana nak dapatkan Y equal 12? Cari paksi Y. Cari nombor 12, buat satu garisan lurus. Macam tu. Okey, itu namanya Y equal 12. Ini paksi pantulan. Y equal 12. Okey. Kemudian, kalau pantulan ni, banyak cara. Salah satu caranya, awak lipatlah garisan Y equal 12 tu. Lipat, kemudian awak tekan balik J tu, tengok dia berada dekat mana kat sebelah atas tu. Okey, tu satu kaedah. Kaedah lain adalah awak ukur jarak. Awak ukur jarak menegak dari titik J ke garisan Y equal 12. Ukur jarak. Berapa tu? 1, 2, okey, kita kira sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petak. Okey, 9 petak. Okey, samalah. Kalau 9 petak daripada situ, ke atas pun perlu 9 petak. Ukur. 9 petak. Cikgu, dia dah lebih lah daripada gambar rajah yang dia beri. Yang kat sinilah awak kena berfikir di luar kotak. Jangan kata soalan salah pula. Awak kena fikir di luar kotak. Jadi macam mana nak buat? Tambahkanlah kotak-kotak yang sebelah atas tu. Apa susah? Tambahkan sahaja. Kalau dari segi pengiraan, okey, kan kita tahu tadi J ke garisan 12 berapa petak? 9 petak. Okey, jadi yang ke atas pun 9 petak. Tidak menjadi isu pun. Sama, 9 petak, 9 petak. Okey, jadi kalau sini dah 12, okey, 9 petak ke atas, dia dah jadi 21. Senang je kiranya. Tak perlu lukis petak. Okey, di garisan 12 ke atas 9. So, 9 tambah 12 akan dapat 21. Jadi, koordinat yang berikutnya adalah, okey, apa koordinat yang hujung ni? Kita tahu 21 ni X ke Y? Dia bila menegak macam tu, dia Y lah, 21. X dia macam mana pula cikgu? Tengoklah kat bawah. Ni kan 9. Okey, so letaklah di sini 9, 21. Dah dapat koordinat yang kedua. Okey, kemudian pada titik 9, 21 tu, kena gerak lagi sekali. Kena gerak ke mana pula cikgu? Kan ada dua kat situ, T dan P. P kita dah buat. Sekarang ni kita bergerak atas T pula. Okey, kita bergerak atas T. T apa dia? Translasi. Pergerakan dia berapa? 2 negatif 1. So, 2 negatif 1 daripada titik 9, 21 bergerak ke kanan 1, 2 dan ke bawah 1. Itulah titik baru awak. Macam mana nak kira? Mudah sahaja. Tengok. X9. Ini kedudukan titik yang tadi. Sekarang ni dia dah bergerak. So, 9 yang asalnya dia bergerak ke kanan 2. So, dia akan jadi 11. Kan 2 kan? Dia bergerak ke kanan 2. So, daripada 9 bergerak ke kanan 2. So, jadi 11 lah. Okey, Y pula 21 asalnya. Di Y 21 kan? Okey, kat sini dia turun ke bawah 1. Dia turun ke bawah 1. Jadi, 21 tolak 1 akan jadi 20. So, titik yang kedua, titik akhir bagi soalan kedua adalah 11, 21. So, awak dah dapat berapa markah? 1, 2, 3. 3 markah lah di situ. Okey. Okey. Ini saya tunjukkan secara jelaslah pada PowerPoint. Okey, 9, 21. Kemudian dia bergerak lagi bawah translasi. 2 negatif 1. Dia akan jadi 11, 20. Okey, bila dah selesai yang kedua, padam. Mula pada titik J semula. Okey, mula pada titik J. Okey. Pada soalan yang ketiga, di bawah gabungan transformasi PR. So, J ditulis dahulu sebab apa? Titik mulanya adalah J. Okey, J akan bergerak atas fungsi, atas transformasi apa pula? P dan R tu. R dahulu. Okey, R dahulu. So, bila R kita tengok apa syarat R? R adalah putaran.
putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat C. C pun ada. Okey, jadi kita tandakan pusat C. Okey, kita highlight pusat C. Okey, kemudian kita sambungkan titik J ke titik C. Kita nak buat putaran sekarang ni. Kita sambungkan titik J ke titik C. Macam tu. Kemudian kita kena kenal pasti sama ada J ni kena putar ke bawah atau ke atas. Kita baca semula lawan arah jam. Bila lawan arah jam, dia ke bawah ke atas? Dia ke atas. Dia ke atas. Kan lawan arah jam macam ni. Ke atas. So, ambil pembaris. Letakkan macam tu. Letakkan macam tu. Ujung pembaris tu letakkan pada pusat putaran. Iaitu titik C. Ujung pembaris. Sebab kita nak bina sudut 90 darjah. Kemudian kita buat garisan. Cikgu nak buat garisan panjang mana? Tengok. Kan titik C ke titik J hanya 2 petak. Jadi ukuran dia mesti sama juga. 2 petak. Ukuran dia sama. 2 petak juga. Dan sudut dia, sudut berapa cikgu? Bila kita dah letak baris macam tu, sudut dia sudut 90. So, memenuhi pada soalan. 90 darjah ada. Lawan arah jam ada. Pusat C ada. Jadi titik J ni dah berada di sini. Dia kan putar 90 darjah. Okey. Kita tandalah. Okey, dah tanda dah. So, bacalah koordinat dia. Iaitu 75. Okey, 75. Okey, selesai. Okey, bila dah selesai, dapat padam. Nanti mengganggu awak untuk buat soalan berikutnya. Okey, kemudian dah selesai dah R, diikuti dengan P pula. Okey, P pula. P itu apa? Pantulan pada garis Y12. Buat macam tadi, cari garisan Y12. Tengok pada paksi Y, tengok nombor 12, buat satu garisan lurus. Macam tu. Okey, kemudian kira bilangan bilangan kotak dari titik baru mana? Titik ni lah. Mesti mula dengan titik ni lah. Ni titik dia. Okey, ke garisan Y12 secara menegak. Macam ni. Okey, kira berapa bilangan petak yang kena buat. Jarak dia, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jarak yang perlu dibuat pun 7 jugalah, 7 petak. Sini pun mesti 7 juga. Kalau bawah di 7, atas pun 7. Macam tu. Okey, supaya dia sama. Okey. Bila macam tu, macam mana kita nak cari koordinat, cikgu? Sebab dia dah lebih. Samalah macam tadi. Bila sebut koordinat, mesti ada 2. X dan juga Y. Okey, kalau menegak macam ni, kita kira Y dahulu. Okey, dari titik ni ke 12 adalah 7. 7 lagi ke atas. Jadi 12 tambah 7 dah jadi 19. 19 tu adalah untuk Y. 19 tu adalah untuk Y. Mana kalau X macam mana pula, cikgu? Baca je lah kat bawah dia ni. Ni. 7. Macam tu. Okey. So, jawapan akhir bila letak pada PowerPoint. Okey, itu jaraknya mesti sama lah. Okey, itu titik yang terhasil. Kemudian ukur jarak. Ataupun tadi saya dah buat dah. Iaitu 7, 19. Ada soalan tak? Ya. Okey, nanti next class iaitu minggu depan kita akan buat bahagian yang kedua yang saya sebutkan tadi iaitu memerihalkan transformasi berdasarkan rajah yang diberi. Macam tu. Okey. Okey, sekarang kita ada 13 orang. Alhamdulillah. So, daripada 13 orang ini, 12 orang sebenarnya. Awak ada 12 je. Ada soalan nak tanya pada saya tak?
Tak ada ya? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. So, saya akan share video ini supaya awak boleh buat ulang kaji. Yang mana tak dapat masuk tu pun boleh tengok. Okay, dan buat latihan handout kalau ada kemudahan printer kat rumah tu, print. Okey, iaitu muka surat 5 yang saya baru share pagi tadi. Muka surat 5 sahaja, bahagian 1. Okey, bahagian 2 tu minggu depan. Bahagian 3 pun minggu depan. Kita buat satu-satu. Ni soalan pasia. Harapnya soalan lebih kurang macam ni lah yang akan keluar dalam SPM awak hujung tahun ni insyaAllah. Okey, so jika tiada apa-apa, so saya tamatkan dahulu kelas kita pada hari ini. Kita jumpa balik pada minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.